Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Dan yang ketiga, bahawasanya di dalam banyak makan sedikit faham dan juga ilmu. Yang ni apabila seseorang itu banyak makan menyebabkan perutnya dipenuhi dengan makanan, sama ada makanan itu atau halal ataupun sebaliknya, maka akan jadi sedikit faham dan juga ilmu. Jadi ilmu di situ adalah ilmu syariat Allah dan juga ilmu yang membuka rahsia-rahsia Allah. Jadi orang yang perut dia kenyang, kalau dia belajar ilmu-ilmu, maka ilmu itu payah nak masuk dalam hatinya. Disebabkan kerana dia makan makanan menyebabkan kenyang, akhir kali perutnya dipenuhi dengan makanan, maka terhalang daripada memahami ilmu. Apatah lagi ilmu tadi yang melibatkan kepada ilmu membicarakan tentang hati dan sebagainya. Maka bahawasanya perut kenyang menghilangkan cerdik, maka perut kenyang ini jadi tidaklah menajamkan akal fikiran seseorang tadi. Sebab tu orang salafus salih, ulama-ulama dahulu, mereka banyak berlapar. Mereka banyak berlapar sehingga kan mudah masuk ilmu di dalam hati mereka. Jadi ilmu itu boleh dimasukkan dalam hati dengan cara perut banyak kosong. Bila perut kosong, maknanya mudahlah seorang tadi boleh mendapat ilmu. Maka menghilangkan cerdik. Dan orang yang sentiasa makan banyak ini, dia punya fikiran dia tidak cergas, ataupun fikiran dia ini tidak tajam. Pemandangan buah fikiran dia tidak tajam berbanding dengan orang yang banyak berlapar. Dasarnya telah benarlah Ad-Darani, yakni Sulaiman Ad-Darani, seorang ulama sufi yang zuhud, rahimahullahu ta'ala, sekira-kira berkata ia, apabila engkau berkhendak satu-satu hajat daripada beberapa hajat dunia dan akhirat, maka jangan engkau makan hingga didapatnya akan dia, hinggalah kamu dapat apa yang kamu hajati. Jadi kata Sulaiman Ad-Dari, dia beritahu satu petua, satu jalan. Kalau kamu nak sesuatu hajat, sama ada hajat itu hajat dunia ataupun hajat itu hajat akhirat, maka hendaklah kamu banyak berlapar. Kalau boleh jangan makan. Sebab itu kalau kita berdoa dalam keadaan lapar ini lebih baik. Berdoa dalam keadaan lapar. Ataupun kalau kita nak semayang dalam keadaan lapar pun begitu juga. Ataupun kita nak membaca Al-Quran, kalau ketika membaca Al-Quran dalam keadaan lapar itu lebih maknanya lebih terkesan ataupun lebih memberi kebaikan kepada kita. Maka jangan kau makan, kata Sulaiman Ad-Dari, jangan makan lagi sehinggalah kamu dapat apa yang kamu hajati. Bila kamu sudah dapat apa yang kamu hajati, makanlah, tetapi makan jangan terlalu banyak. Ini orang-orang tasawuf ini, dia makan sedikit, kita sikit-sikit makan. Itu beza kita dengan ahli tasawuf. Jadi ahli tasawuf ini dia makan sikit je. Tujuan apa dia makan sikit? Nak suruh ringan tubuh badan dia untuk melakukan amal ibadat. Jadi kalau dia nak menghafal ilmu, nak belajar ilmu, dengan perut lapar ni jadi mudah untuk mendapatkan ilmu. Saya teringat guru saya pesan, dia kata kalau nak menyampaikan ilmu, maka kalau boleh dalam keadaan lapar. Jadi kalau nak kuliah maghrib, petang jangan makan katanya. Tapi saya makan semua. Tapi dia kata jangan makan. Kalau nak berzikir, ajak orang berzikir malam-malam dalam keadaan lapar. Lepas berzikir baru makan katanya. Maknanya supaya bila perut lapar ni dia lebih mudah terima ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga menghidupkan hati kalau orang itu dalam keadaan lapar. Tapi kalau dalam keadaan kenyang, dia akan lemah tubuh. Jadi bila lemah tubuh, jadi hati pun tak kuat. Nak menerima cahaya Allah pun lemah, ataupun nak beribadat pun dalam keadaan lemah. Maka dia kata di sini, maka bahawasanya makan itu mengubah akan akal. Makan itu mengubah akan akal dengan sebab makan. Jadi kadang-kadang dengan sebab makan juga orang yang cerdik jadi tidak cerdik dari segi faktor pemakanan.
Maka dia kata makan pun merupakan satu peranan yang penting. Jadi kalau kita makan yang bersih-bersih, yang baik-baik, maka mudahlah perkara yang baik. Bahkan dia kata makan ini memberi kesan kepada ibadat kita. Kalau makan banyak, jadi ibadat kurang. Dia jadi terbalik. Bukan dia makan banyak, ibadat banyak. Dia makan banyak, ibadat kurang. Makan kurang, ibadat banyak. Biasanya berlaku macam tu. Maka dia kata di sini mengubah akan akal. Jadi akal ni kadang-kadang bila banyak makan, jadi kadang-kadang jadi lemah akal. Yang kuat ingatan jadi lemah ingatan. Yang mudah faham jadi payah nak faham. Kenapa? Di antaranya apabila terlalu banyak makan. Dan ini pekerjaan yang amat tiada diketahui orang yang mencuba akan dia. Orang tidak cuba, dia tidak tahu. Tapi kalau kita cuba makan banyak-banyak, cuba hafal sekali. Payah nak. Lepas tu kita bandingkan, kita tidak makan, kita lapar, kita hafal Quran sebagai contoh. Jadi mudah ingat. Mudah ingat. Sebab itu kalau disebut, dia kata orang-orang yang nak hafal Quran dahulu, dia banyak berlapar. Maka ketika berpuasa, dia hafal Quran. Mudah ingat. Dan ketika dia kenyang, kadang dia tidak menghafal. Ataupun kalau hafal pun, payah nak dapat. Maka tidak dapat kita untuk mendapatkan ilmu, untuk menguatkan ibadat, di antaranya jangan terlalu banyak makan. Hatta walaupun makan dalam makanan yang halal, makanan yang halal pun kita dilarang juga makan yang secara berlebih-lebihan. Sebab tu ulama-ulama dahulu dia tidak mau makan yang sedap-sedap. Dia makan makanan yang biasa-biasa saja orang makan tu. Kerana apa? Bila dia makan makanan yang sedap-sedap, akhir kali makanan tu yang dia nak makan sedikit jadi banyak. Dia makan jadi banyak, akhir sekali bila makan banyak perut kenyang, maka malaslah beribadat kepada Allah. Sehingga kan ada seorang ulama, saya tak ingat dah, Sahal Astusturi kalau tak silapnya, 40 tahun dia hanya makan. Dia kata dia makan satu kali sehari je. Makan satu kali sehari, makan satu kali sehari. Tapi bukan tidak makan. Yang sekali makan itu bukan makan kenyang-kenyang macam kita makan. Kalau kita tahu nak makan sekali, pagi tu kita makan sungguh. Maknanya petang tak makan dah, malam tak makan. Kenapa makan banyak-banyak? Sebab ni nak makan banyak ni, sebab petang malam tak makan dah. Dan dia tidak letih ke tubuh badan. Sebenarnya kita yang jadi letih kerana makan sebenarnya, bukan kerana tak makan. Tapi kalau tidak makan langsung memanglah memberi kesan. Jadi disuruh kita makan. Jadi bila kita makan, di samping itu melakukan amal ibadat, maka ibadat akan jadi kuat. Dan amalan orang-orang soleh, dia makan. Dia antara makan, dia makan sedikit ataupun banyak berpuasa. Di antara sahabat yang banyak berpuasa seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, walaupun dia kaya, walaupun harta banyak, tapi dia banyak berpuasa. Maka kalau tidak mampu berpuasa, nak puasa Isnin Khamis itu kita tidak mampu, maka kurangkan makan. Kerana berpuasa ini satu jalan menguatkan amal ibadat. Jalan takwa, jalan lapar, jalan berpuasa. Tetapi kalau kita tidak mampu berpuasa, malah nak berpuasa, lemah iman kita nak berpuasa, maka kurangkan makan. Jadi jalan sampai kepada Allah ni, di antaranya jalan yang pertama mengasingkan diri daripada orang ramai. Jangan banyak bercakap dengan orang ramai, banyakkan menghampirkan diri dengan Allah, beribadat kepada Allah Ta'ala. Ini jalan yang pertama, mengasingkan diri, kurang bergaul. Yang kedua, kurang bercakap. Kurang bercakap, cakap pun kurang-kurang. Yang ketiga, kurang tidur. Yang keempat, kurang makan. Kalau siapa boleh jaga 4 perkara ini, dia adalah wali Allah. Pemakna wali Allah, dia adalah orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Maka bila dia jaga 4 perkara ini, saya kuatlah amal ibadatnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikata di sini, mana? Tak jumpa. Dan keempat, bahawasanya pada banyak makan sedikit ibadat. Ini tidak dapat dinafikan. Kalau banyak makan akan sedikitlah ibadat. Kadang-kadang bukan tidak mau ibadat banyak, tapi kita jadi tidak mampu, jadi letih, jadi lemah, jadi mengantuk apabila kita banyak makan. Sebab itu kalau dicadangkan bahawa ketika berbuka puasa, jangan makan banyak-banyak. Kalau boleh minum air saja, makan buah kurma dan sembahyang. Sembahyang, bila sembahyang nanti
maknanya lepas sembahyang barulah boleh kita makan yang berat-berat, tapi itu pun jangan makan terlalu banyak. Nanti kita nak sembahyang Isyak, nak sembahyang tarawih jadi lemak pula. Lebih lagi kalau kita nak bangun pula sembahyang pada waktu malam pukul 3 pagi, 4 pagi, bila makan banyak-banyak ni akhir sekali jadi berat tubuh badan kita untuk nak melakukan amal ibadat kepada Allah. Jadi salah satu cara orang-orang soleh dahulu dia jadi kuat ibadat adalah melalui menjaga makan. Menjaga makan. Mereka bukan menjaga makan makanan haram syubhan, dia jaga makan tak, jangan makan banyak. Halal tu memang mereka jaga halal. Bahkan orang-orang dahulu kalau nak makan tu dia memang perhati betul-betul makanan yang halal ke tidak halal. Dia jaga betul-betul. Maka dia kata kerana bahawasanya apabila banyak seorang manusia akan makan, kalau seorang itu banyak makan, maka nascaya beratlah tubuhnya menjadi berat. Kalau dia banyak makan, tubuh jadi berat. Berat tu masa apa berat? Maknanya dia banyak makan jadi berat ibadat. Tubuh jadi berat ibadat dengan sebab banyak makan. Jadi banyak makan ni bukan kerana orang yang tubuh besar banyak makan, tidak. Kadang-kadang orang tu kurus je tapi makan masya-Allah. Maknanya tengok pada orang tak padan tapi dia makan banyak pula. Jadi orang-orang kurus ni kadang-kadang dia makan banyak tak ada kesan apa-apa. Makan gajah rimau pun. Maknanya makan apa-apa pun, nanti bila dia makan banyak-banyak, kadang-kadang dari segi tubuh badan dia tak naik, tula saja, sama saja. Tapi sebenarnya dari segi kesan ibadat itu berlaku. Kesan ibadat itu berlaku. Jadi bila kesan ibadat berlaku tu dia antara apa? Jadi berat tubuh badan, payah nak sembahyang ataupun lemah nak sembahyang. Kalau sembahyang pun tidak mampu nak sembahyang banyak-banyak, maka ghaliblah matanya. Apa makna ghalib matanya? Maknanya kalahlah matanya ataupun mengantuklah, maknanya ghaliblah. Dua matanya, maknanya kalahlah ataupun mengantuklah dua matanya. Jadi sebab-sebab mengantuk di antaranya kerana makan banyak, di antara sebabnya. Jadi mengantuk, jadi lemah, malas nak buat amal ibadat dan lumpuh segala anggotanya. Bukan sambil makan tu jadi lumpuh tak, dia jadi lemah. Tidak kuat untuk melakukan amal ibadat kepada Allah. Jadi petua kuat ibadat ini ialah makan kurang. Makan kurang. Jadi dia kata, maka tiada datang daripada makan tadi sesuatu melainkan tidur. Kesan daripada makan membawa kepada tidur. Maka bila tidur tu lemahlah buat ibadat. Tak ibadatlah sebab tidur. Ada dia kata tidur itu ibadat. Tidur orang beribadat ini adalah orang yang berjaga malam. Berjaga malam pada waktu malam sehingga kan dia ini terlalu letih lalu tertidur. Kerana letih malam tadi tidur, tidak tidur ataupun tidur sedikit kerana berjaga malam. Berjaga malam. Kemudian dia tidur siang hari itu tidur ibadat. Tu maknanya tidur sekadar menghilangkan mengantuk saja. Bukan sampai 2-3 jam tau. Bukan. Kadang-kadang setengah tu tidur dalam keadaan duduk baring. Tidur sekejap terkejut terus bangun dan terus melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Jadi bila makan terlalu banyak jadi lemah tubuh badan, rasa mengantuk dan tidur. Bila banyak tidur maka lemahlah akal. Kalau orang itu banyak tidur, tidak akan bijak orang yang banyak tidur sebenarnya. Sebab itu ulama-ulama mereka ini adalah di kalangan golongan yang kurang tidur. Kurang tidur. Ulama akhirat lah, ulama yang takut kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana kurang mereka itu makan. Kurang makan untuk kuatkan amal ibadat. Dan jika bersungguh ia, maka adalah ia seperti bangkai yang tercampak. Dan sesungguhnya seperti bangkai yang tercampak. Baik, kalau dia makan kenyang-kenyang, maka bila makan kenyang dia jadi lemah tubuh. Lemah tubuh maka mata mengantuk. Bila mata mengantuk lalu dia ini nak buat juga ibadat, maka bila dia buat ibadat maka jadilah seperti bangkai, kata pengarang kitab kita ni. Buat juga tapi tak tahu benda rakaat berapa tahu. Maknanya rokok, sujud, dah tayak dah. Tapi mata kejam tak kejam. Macam orang sembahyang tarawih. Bukan gitu. Main tarawih mesti begitu lah. Kejar. Apa tanya orang berapa lagi? 8 rakaat lagi. 8 lagi. Nanti angkat takbir tinggal 6.
Duk kira gitu. Mana baru angkat takbir Allahu Akbar dah mulai habis ni. Kira angkat takbir 6 pula. Mata kejam dah kejam mengantuk saja. Jadi ibadat tidak semangat. Ibadat tidak semangat. Nanti kita sekarang ni dekat dah. Sekarang ni bulan Syaban. Nanti lepas bulan Syaban bulan Ramadan. Bulan yang kita akan mengerjakan ibadat puasa. Maka dari sini kita dapat faham bahawa nanti bila sampai bulan Ramadan jangan makan banyak-banyak. Makan kadar-kadar untuk menghilangkan rasa lapar. Dan kenapa tidak mau makan banyak-banyak? Kerana nak menjaga ibadat. Kerana sesungguhnya bulan Ramadan ini bulan yang banyak-banyak kita kena buat ibadat kepada Allah. Itu kalau kita cukup kalau sampai bulan Ramadan. Kalau sampai bulan Ramadan itu tidak tahu, kita tak boleh jamin. Tak boleh jamin. Kadang-kadang mau ni makan durian, dah molek makan durian, makan ubat lalu. Orang kata dok lama tu padak. Payah nak ingat ke mati, kena makan dia tu baru ingat ke mati. Maknanya tapi tak ada benda-benda. Jadi nak beritahu bila sampai masa kita melakukan amal ibadat. Bila amal ibadat sampai bulan Ramadan adalah bulan yang perlu kita bersungguh-sungguh. Jangan habiskan masa dengan perkara yang sia-sia. Ya, bulan Ramadan ni macam-macam kuih ada, macam-macam makanan ada. Yang kita tak jumpa di bulan lain tapi jumpa di bulan Ramadan. Tapi ingat, perkara itulah yang boleh menyebabkan terhalang kita untuk melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makan kenyang-kenyang, buat juga ibadat, bukan tak buat, tapi mata mengantuk, tubuh tak gerak, maka seperti bangkai yang tercampur. Seperti bangkai yang tercampur, ibadat tidak ada roh, tidak tahu rakaat, tidak tahu apa-apa. Jadi rugi, letih sahaja kita dapat. Dan sesungguhnya kata kil ni kata setengah orang ataupun kata setengah ulama, apabila ada kamu kenyang perut, apabila kamu ini kenyang perut, maka bilangkan dirimu itu orang yang lumpuh. Bermakna kamu ini termasuk di kalangan orang yang lemah, orang yang lumpuh, lemah, tak buat amal ibadat. Mana nak buat amal ibadat. Dasarnya disebut cerita, mana ceritalah, cerita daripada Yahya bin Zakaria alaihi wassalam, bahawasanya iblis nyata baginya. Dan di atasnya beberapa apa ni? Pekait daripada tiap-tiap sesuatu. Maka sabda ia baginya, apa ini sembahnya? Dia tunjuk pengait-pengait, gambaran macam mana, wallahu a'lam. Iblis nyata ni, maknanya iblis pun datang kepada Nabi Yahya. Lalulah dia tunjuk pengait-pengait. Lalu ditanya apa dia? Maka dikatakan inilah dia syahwat. Syahwat inilah nafsu. Nafsu. Jadi termasuklah nafsu makan dan macam-macam lagi nafsu. Akhir sekali nafsu inilah yang menyebabkan orang tadi penghalang untuk melakukan amal ibadat. Ini Yahya didatangi iblis. Ada satu kisah Junaid Baghdadi. Junaid Baghdadi orang tak cakap nak buat macam-macam. Orang fitnah dia pun tak jadi apa-apa. Dia orang soleh, dekat dengan Allah. Akhir sekali iblis berkhidmat dengan dia 10 tahun. Iblis tu datang kepada dia menyerupai manusia biasa. Dia kata, boleh saya berkhidmat dengan Tuan Syekh, silakan berkhidmat. Maka 10 tahun berkhidmat. 10 tahun berkhidmat. Macam-macam cara dia nak goda Junaid Baghdadi, tapi tidak boleh dia goda. Akhir sekali khadam tu, iblis tadi yang menjadi khadam, pergi jumpa Junaid nak berhenti kerja. Nak berhenti lalu Junaid Baghdadi pun beritahu, aku tahu kamu itu adalah iblis. Junaid Baghdadi tahu macam-macam dia buat pada tu, pada Junaid Baghdadi, tapi tak jadi apa-apa. Dia puji pun tak jadi apa-apa. Kadang dia datangkan orang puan pun tak jadi apa-apa. Dia datangkan harta pun tak jadi apa-apa. Semua tak jadi apa-apa. Sebab Junaid Baghdadi orang yang sudah dekat dengan Allah. Lalulah dia keadaan macam tu. Junaid kata, masa mu masuk mula-mula kerja, masa daftar kerja lagi tu, masa akad subuh lagi, masa kerja tu dulu aku dah tahu dah mu iblis datang nak menggoda aku. Sebab itulah. Dan kenapa kamu ambil aku bekerja? Sebab aku nak menghukum kamu. Katanya Junaid Baghdadi. Ini orang yang sudah dekat dengan Allah. Junaid Baghdadi di antara orang yang banyak berlapar. Kalau dia banyak berlapar, maka nafsu akan jadi lemah. Semua nafsu lemah.
Kalau lelaki nafsu terhadap orang perempuan pun lemah. Lepas tu nafsu untuk nak ke dunia pun lemah. Lepas tu nafsu nak berseronok-seronok benda pun ni dengan pekerjaan dunia, apa saja pekerjaan dunia. Dia tak akan mikir, orang lapar ni banyak fikir ke akhirat. Dia dengan sendirinya. Maknanya dia lapar ni dia akan tarik. Kenyang dia akan tarik. Kalau kenyang dia tarik ke dunia. Kalau lapar dia tarik ke akhirat. Jadi hari ini kita banyak kenyang ke banyak lapar? Dia banyak kenyang. Kalau kita banyak kenyang, dunia banyak tarik. Lepas tu kita mikir dunia. Mikir nak benda apa lah. Nak kereta besar, nak rumah besar, nak pangkat besar, nak tu macam-macam tu. Sebab apa? Yang menarik kita tak stop. Yang menarik tu kenyang. Kenyang pun tarik, kenyang tarik ke dunia, lapar tarik ke akhirat. Sebab itu kalau kita banyak lapar, dengan sendirinya dia mari ingat ke akhirat. Dengan sendirinya. Banyak berlapar. Banyak berlapar. Ini di antara satu jalan untuk orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Lepas tu kalau orang tu dah banyak berlapar, kuat diri dengan Allah Ta'ala, dekat diri dengan Allah Ta'ala, dia tidak boleh. Maknanya Allah Ta'ala akan memelihara dia. Sebab dia ni orang yang sudah dekat dengan Allah. Sebab tu bila ditanya kepada syaitan, jalan mana yang kamu goda manusia? Katanya jalan kenyang. Antara jalan yang menggoda manusia itulah jalan kenyang. Sebab tu kadang-kadang ulama-ulama pun kalah. Ulama-ulama yang Nabi sebut, dia kata di antara akhir zaman nanti ulama-ulama yang banyak kenyang, kuat tidur. Ulama maknanya dia banyak kenyang, kuat tidur. Ilmu banyak, tidak bahas dari segi ilmu. Maka bila banyak kenyang, kuat tidur, apa kesannya? Kesannya pada lemah ibadat. Dia tak akan jadi orang tu kuat sungguh makan, kuat sungguh ibadat. Dah jadi. Dia akan jadi gitu. Maknanya bukan bermakna kalau orang tu makan hari-hari makan banyak, semayang kau banyak. Berapa semayang pas 100 rakaat? Sebab makan 3 kali, sekali makan 3 gelas 3 pinggan. 3 pinggan. Dah bila kuat makan dia jadi lemah ibadat. Dia akan jadi macam tu. Baik, kita tengok. Maka dia kata di sini adalah syahwat. Syahwat itu adalah nafsu-nafsu. Nafsu-nafsu. Dan orang yang kurang makan ini kadang dia jadi tidur kurang. Orang tidur 3-4 jam, dia tidur 3-4 jam tak apa. Maknanya dia tak jadi lemah tubuh badan dia. Tapi kalau kuat makan, tidur 2 jam 3 jam jadi dorok je tubuh. Baik, maka dia kata di sini yang aku buru dengan dia anak Adam. Maka dengan syahwat inilah, yakni nafsu-nafsu inilah aku buru orang-orang anak Adam, supaya anak Adam itu lalai ibadat kepada Allah. Dia goda makan banyak-banyak. Tak apa, makan banyak-banyak tak apa. Maknanya lepas tu apalah, ikut pandanglah apa-apa yang menggoda manusia. Jadi syaitan ni menggunakan nafsu yang ada pada anak Adam tadi supaya lalai beribadat kepada Allah Ta'ala. Adakah engkau dapat bagiku padanya sesuatu? Sembahnya tiada, melainkan bahawa engkau kenyang pada satu malam. Adakah kamu boleh dapat mengatasi aku? Katanya Nabi Yahya kepada Iblis. Kamu boleh tak mengatasi aku? Kamu boleh tak menggoda sampai aku mengikut hawa nafsu? Boleh ke tidak boleh? Kata Iblis, tidak boleh, kecuali ada satu malam yang aku berjaya menggoda kamu. Satu malam. Satu malam mana? Mana tak jumpa tayang. Bahawasanya engkau kenyang satu malam. Melainkan bahawasanya engkau kenyang satu malam, kecuali satu malam yang kamu kenyang saja. Maknanya bila orang tu kenyang, maka syaitan mudah masuk. Kalau orang itu lapar, maka syaitan payah masuk. Maka lapar ini sebenarnya benteng kepada syaitan ataupun iblis yang nak menggoda kita lalai kepada Allah. Jadi jalan dia adalah jalan berlapar. Ini jalan tasawuf. Ini jalan yang kita nak sampai pada Allah. Banyak jalan kita kena lalu. Jalan menjaga makan, jalan menjaga perut, jalan menjaga mata, jalan menjaga telinga dan menjaga anggota-anggota yang lain. Maka melalui perut inilah, melalui makan inilah, maka seolah-olah orang yang makan kenyang itu, pintu untuk syaitan masuk itu terbuka. Syaitan masuk itu terbuka. Tapi kalau orang itu banyak berlapar, pintu itu tertutup, sehingga kan syaitan nak menggoda pun jadi lemah. Sebab itu bila kita banyak lapar, maka syaitan akan lemah. Bila kita banyak kenyang, maka nafsu pula yang akan kuat.
menyebabkan kita pula lemah buat ibadat kepada Allah. Katanya tak boleh tak boleh ada pintu nak masuk, tak ada pintu nak goda kamu kecuali satu malam yang kamu tidur dalam keadaan kenyang. Tu satu malam. Kita tiap-tiap malam tidur kenyang. Maknanya. Maka kami bertekan dikau daripada sembahyang sehinggalah kami memberatkan kamu. Memberatkan kamu daripada sembahyang. Maka jadi kita diberatkan dengan mengerjakan sembahyang, di antaranya sebab makan. Sebab makan. Sebab tu di antara amalan orang-orang sufi yang bangun sembahyang malam ini adalah dengan kurangkan makan pada waktu malam. Dia tidak makan, jadi perut dia tidur dalam keadaan perut kosong, jadi ringan tubuh badan untuk melakukan ibadat kepada Allah. Maka sabda Yahya, kata Yahya itulah Nabi Yahya alaihissalam, sebenarnya bahawasanya tidak aku kenyangkan perutku kemudiannya selama-lamanya. Kalau begitu selepas daripada ini aku tidak akan makan kenyang-kenyang lagi. Kerana ketika aku makan kenyang itulah syaitan masuk, iblis masuk menggoda aku, dia tekan aku, dia lemahkan aku untuk melakukan sembahyang. Kalau macam itu sampai bila-bila, lepas pada ini sampai ke bila-bila aku tidak akan kenyangkan perut aku, kata Nabi Yahya alaihissalam. Kerana tidak mau memberi ruang, memberi jalan kepada syaitan untuk menggoda, melemahkan dia untuk melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Jadi di sini kita dapat tahu kenapa kita lemah beribadat kepada Allah. Di antara yang menyebabkan kita lemah adalah disebabkan makan. Hatta makan, sehingga kita makan yang halal pun, makan yang halal pun dia tetap juga melemahkan. Kalau kita makan itu dalam keadaan kenyang sangat, ataupun makan dalam keadaan kenyang, akhir sekali lemah amal ibadat kita kepada Allah. Maka di sini kita kena mujahadah. Apa makna mujahadah? Melawan hawa nafsu. Dengan arti kata kita makan ini mesti kita niat untuk melakukan amal ibadat kepada Allah. Kemudian makan, pastikan makanan tadi makanan yang halal. Halal. Dan yang ketiga, pastikan makan jangan terlalu kenyang. Nanti kalau terlalu kenyang, nanti lemah beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kenyang itu bermakna kita membuka pintu syaitan akan menggoda kita. Tapi kalau kita lapar, bermakna kita menutup pintu daripada syaitan menggoda kita. Kenyang menarik kita kepada dunia, lapar menarik kita kepada akhirat. Baik. Maka dia kata di sini, sembah iblis, sebenarnya aku tiada aku nasihat kemudian daripadamu akan seorang selama-lamanya. Kalau macam tu aku malah beritahu dah, aku malah lagi nasihat pada orang selepas pada Nabi Yahya buat selama-lamanya. Kerana selepas iblis beritahu kepada Nabi Yahya, sebenarnya aku boleh menggoda kamu, aku boleh masuk pada kamu, melemahkan ibadat kamu ketika kamu kenyang. Jadi bila Nabi Yahya kata tahu macam tu, Nabi Yahya kata kalau macam itu aku tidak mau lagi makan sampai kenyang-kenyang, buat selama-lamanya sampai mati. Kata iblis, kalau macam tu aku malah beritahu dah orang lain. Hamba beritahu dah. Takut orang lain beritahu pun dia tak akan kenyang-kenyang lagi. Tapi pokok kita supaya je. Tahu dah, tahu makan kenyang-kenyang juga. Jadi kena faham ni. Maknanya apakah sebab orang tu kuat ibadat? Banyak lapar sebenarnya. Banyak lapar. Maka tiadalah mereka yang tiada kenyang di dalam umurnya, kalaulah sepanjang umurnya dia ini, orang ini, siapa-siapa saja orang yang beriman, dia ini banyak berlapar tidak kenyang melainkan satu malam, maka betapa dengan orang yang tidak dapat. Bagaimana dengan Nabi Yahya yang seumur hidup tidak kenyang kecuali satu malam saja kenyang. Dalam satu malam tu dia kata, tu pun satu malam tu dah syaitan boleh masuk. Maka betapa dengan orang yang tiada lapar dalam umurnya, bagaimana dengan orang yang tiada lapar. Apa mana tiada lapar? Kenyang. Bagaimana dengan orang yang kenyang seumur hidupnya, tiap-tiap malam tidur kenyang seumur. Ataupun kita ni jenis mana boleh lapar? Pagi makan, pagi 2 kali makan. Kalau ada jana lagi, lepas tu pukul 10, 11 makan lagi, lepas zuhur makan, lepas asar makan, lepas maghrib ada makan. Ataupun lepas isyak makan pula. Makan pula. Jadi makan semua. Makan ni yang jadi lemah ibadat ni. Lemah ibadat. Jadi
Sebab itulah di antara petuanya bagi orang yang sentiasa berzikir, nanti kalau dah banyak berzikir, dia akan makan tapi makan sikit kenyang. Makan sikit kenyang. Kata guru saya, dia kata orang yang berkat ini makan sikit kenyang, orang yang tak berkat makan banyak pun tak kenyang lagi. Maknanya. Jadi dengan cara tu menghancurkan makanan dengan zikir. Sebab tu kalau kita tengok tarikat Syazuliyah, tarikat Syazuliyah ni sebelumnya zikir dia makan dulu. Dia makan, lepas tu dia pun berzikir banyak-banyak. Dia kata dia hancurkan makanan dengan zikir. Dia hancurkan makanan dengan zikir. Ini tarikat Syazuliyah. Ada pun yang apa yang kita amal ni, kita berzikir dulu. Lepas berzikir kita pun makan. Kita pun makan. Bila kita makan, akhir sekali kita sudah dikenyangkan rohani kita dengan makanan zikir. Jadi bila makanan zikir rohani sudah kenyang, maka mungkin makanan jasmani tak banyak pun tak apa. Menyebabkan tubuh kita pun tidaklah jadi lemah. Tidak jadi lemah. Baik, kita tengok. Maka kata Sufyan ini adalah Sufyanus Tsauri, bermula ibadah itu pencarian. Pencarian dan apa? Dukunnya itu khalwah. Ibadah ini satu pencarian. Satu apa? Pencarian. Satu pekerjaan, satu perjalanan. Dan dukun obatnya itu khalwah. Obatnya adalah khalwah. Satu lagi jalan mendekatkan diri dengan Allah, khalwah lah. Khalwah ni dengan arti kata mengasingkan diri daripada orang ramai. Bagi orang-orang alim, kalau dia ini diperlukan oleh masyarakat, dia tidak afdal khalwah. Tidak afdal. Dan pengarang kitab kita Imam Al-Ghazali ini, dia telah berkhalwah ni. Dia tulis kitab Ihya Ulumuddin. Dia khalwah selama 10 tahun. Tidak keluar rumah 10 tahun ataupun dua satu tempat tidak keluar, tetapi di dalam khalwahnya dia telah mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Maknanya. Jadi nak beritahu khalwah satu jalan. Sebab itu kita ni nak mencari jalan kepada Allah, kita jangan banyak sangat bergaul dan jangan banyakkan masa-masa habis yang sia-sia. Dan kalau kita nak bercakap pun, cakaplah perkara-perkara yang membawa kebaikan, cakaplah perkara yang membawa kepada agama. Jadi pengalaman kita ni duduk kawan-kawan kebanyakan tidak mahu bercakap agama. Kalau cakap babak dunia memang jadi semangat. Dah setengah tu kalau cakap bab agama, dia terus bangun lari. Dia kata mula nak ceramah tu kadang-kadang. Jadi nak beritahu, sebab itu kita kena ingat, bila kita bersuhbah ni, berkawan ini, pastikan kita berkawan itu membawa kepada kebaikan. Kemudian kalau kita berkawan pula menyebabkan hati kita rosak, sampai kita kawan ni hati kita rosak, jadi akhirnya afdalah kita banyak duduk di rumah. Banyak duduk di rumah itu dengan arti kata habiskan masa dengan tafakur, berfikir. Fikir tentang apa? Fikir tentang dosa. Fikir tentang apa? Fikir tentang perjalanan kita ni, nak pergi ke mana? Kita akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan fikir amalan apa yang kita nak bawa. Adakah amalan pahala ataupun amalan dosa? Maka tidak mesti kita mencari amalan ibadat membawa pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pegawainya adalah lapar. Pegawainya adalah lapar, maknanya yang membantu kita ini untuk kita ini beribadat adalah lapar. Dengan lapar ni menguatkan kita beribadat kepada Allah. Jadi menjaga kita, yang menjaga kita lapar. Sampai kita lapar jadi terjaga kita. Maknanya nak tidur banyak jadi kurang tidur. Sebab apa? Sebab banyak berlapar. Nak buat maksiat pun kadang-kadang dengan orang banyak berlapar ni, jadi tertarik dia maksiat, jadi tidak terbuat ataupun menjadi penghalang apabila dia banyak berlapar. Sebab itu jalan ulama-ulama sufi ataupun guru tasawuf, dia mengarahkan kepada pelajar-pelajar dia supaya agar banyak berlapar, ataupun dia beri makan tetapi makan dalam keadaan tidak terlalu kenyang. Sebab tu dia latih, kalau boleh berpuasa, hari Isnin berpuasa, hari Khamis berpuasa. Maknanya hari Rabu tu, hari Selasa, hari Rabu tu kenyang, tapi hari Khamis kena berlapar. Lepas tu Jumaat, Sabtu, Ahad kenyang, hari Isnin tu berlapar. Lama tu dah biasa-biasa, Isnin Khamis tidak tinggal. Lepas tu mari pula selang sehari pula. Akhirnya jadi biasa. Ataupun sudah biasa dah Isnin Khamis berpuasa, maka 3 hari yang biasanya, kalau hari Khamis dia berpuasa, Jumaat, Sabtu, Ahad itu kurangkan makan pula. Kurang pula makan. Kurang makan pula. Maknanya tak puasa tapi kurangkan makan. Lama-lama dia jadi biasa. Tapi dengan cara macam mana nak kurangkan makan? Kita kena tukar dengan amalan zikir. Kerana orang yang banyak berzikir sebenarnya jadi makan dia jadi kurang.
Makan jadi kurang, tubuh badan dia tidak lemah sebenarnya, dan jadi kuat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila seorang itu banyak berlapar. Ini satu jalan mujahadah. Sebab tu Imam Al-Ghazali ini dia punya tarekah perjalanan dia Al-Ghazaliyah ini adalah perjalanan mujahadah, mana lawan hawa nafsu. Jadi perjalanan yang mudah adalah perjalanan Syaziliyah. Perjalanan Syaziliyah ni ibadat syukur dia panggil. Kalau Imam Ghazali ni ibadat mujahadah. Kalau yang Syaziliyah ni Hasan Syazili dia ibadat syukur. Ibadat syukur tak apa, makan banyak ingat Tuhan, makan banyak ingat Tuhan. Itu yang jadi sedap. Makan banyak ingat Tuhan. Tetapi kena banyak berzikir. Kena banyak berzikir supaya setiap nikmat yang kita dapat tadi kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok. Dan yang kelima, bahawasanya di dalam banyak makan ketiadaan manusia ibadat manis tu. Ketiadaan manis ibadat. Orang yang banyak makan ini dia tidak akan rasa manis ibadat. Bahkan dia tak kuat ibadat. Kenapa kata kita lemah? Sebab kita tak rasa kemanisan ibadat. Kalau kita rasa kemanisan ibadat, Allah nak semayang pas semayang. Maknanya sehingga orang-orang dulu boleh semayang 1,000 rakaat sehari. Nak semayang apa pas 1,000 rakaat? Semayang apa 1,000 rakaat? Semayang apa? Semayang sunat. Semua kali semayang sunat. Tapi semua kali semayang sunat siapa 1,000 rakaat? Semayang apa? Dia antara yang tidak ada had rakaat. Sembahyang tahajud tidak ada had. Boleh semayang sampai ke pagi 100 rakaat pun tak apa, 50 rakaat pun tak apa. Jadi nak beritahu sembahyang tu jadi kuat, jadi manis. Sebab apa jadi manis? Orang yang jadi manis beribadat, yang pertama dia tinggal maksiat. Kalau dia boleh tinggalkan maksiat, insya-Allah manis beribadat kepada Allah Taala. Yang kedua, dia banyak berzikir, hati dia ingat kepada Allah Taala. Yang ketiga, dia kurang makan. Kurang makan. Yang keempat, dia ini banyak dia panggil bertafakur. Banyak tafakur ni banyak berfikir ataupun banyak memikirkan tentang dirinya untuk perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya Abu Bakar As-Siddiq, namanya Abdullah ibnu Abi Quhafah, ataupun dikenali dengan Atik, Ain Tayaqaf, Atik ini adalah orang yang banyak memerdekakan hamba. Jadi Saidina Abu Bakar ni orang yang kaya, tetapi kekayaannya bukan untuk dirinya, kekayaannya adalah untuk agama Allah Ta'ala. Ketika Nabi minta untuk infakkan harta pada jalan Allah Ta'ala, Nabi minta kepada para sahabat, kepada para sahabat, Saidina Abu Bakar ni orang yang telah menginfakkan harta segala-galanya. Habis semua hartanya diinfak. Sehingga kan Nabi tanya kepada Saidina Abu Bakar, habis itu kamu tinggal apa anak dan isteri kamu? Kata Saidina Abu Bakar, aku tinggal anak dan isteri aku kepada Allah dan Rasul. Ini Saidina Abu Bakar. Jadi Saidina Abu Bakar As-Siddiq, kenapa dikenali dengan As-Siddiq? Kerana Saidina Abu Bakar orang yang sentiasa membenarkan Nabi. Apa saja Nabi kata. Termasuk peristiwa Isra' Mi'raj yang Nabi pergi daripada Mekah kepada Masjid Al-Aqsa tu. Zaman Nabi mana ada kapal terbang, tapi boleh pergi semalaman, malam tula juga. Malam tu juga Nabi pergi ke Masjid Al-Aqsa, cerita kepada Saidina Abu Bakar. Lalu Abu Jahal tanya, "Ya Abu Bakar, adakah kamu percaya apa yang diceritakan oleh Muhammad yang bahawa dia pergi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam keadaan semalaman saja, beberapa jam?" Kata Saidina Abu Bakar, "Hei Abu Jahal, jangankan kata Rasulullah itu pergi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau Rasulullah cerita naik ke langit pun aku percaya." Masa tu tak cerita lagi Nabi naik ke langit. Maka Saidina Abu Bakar ini dia antara orang yang sangat membenarkan, sehingga kan disebut, dia kata tidak ada orang yang aku sampaikan Islam terus terima saya kecuali Saidina Abu Bakar. Maka Saidina Abu Bakar ini dikatakan berat timbangan iman Saidina Abu Bakar ni, kalau ditimbang dengan semua iman orang yang beriman kepada Allah, maka berat lagi iman Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka tiada kenyangku masa Islamku, kata Saidina Abu Bakar, sepanjang aku Islam aku tidak kenyang. Mereka ini sentiasa dalam keadaan lapar. Lapar tu jadi biasa aja. Hanya terlalu lapar sikit makan. Lapar sikit makan maknanya. Tapi makan tidaklah membawa terlalu kenyang. Maka dia kata
masa Islamku kerana aku dapat akan manis ibadat. Manis ke manusia tu? Manis Aku dapat akan manis ibadat. Kerana apa? Dia tidak kenyang. Kerana sepanjang dia berlapar tu dapat manis beribadat. Dia manis beribadat kenapa? Tahan lidah, tahan perut, tahan hati. 3 kali. Maknanya. Jadi akhir sekali dia ini jadi rasa manis beribadat kepada Allah Ta'ala bila sentiasa berlapar. Jadi orang memang orang yang kenyang sangat ni jadi tidak manis beribadat, jadi lemah beribadat. Bagi Tuhanku kepada Tuhanku, dan tiada puas dahagaku masa Islamku. Dan masa Islam dia pula dahaga dia tak puas dahaga, maknanya biasa dahaga sama. Kerana rinduku berjumpa dengan Tuhanku. Kerana Saidina Abu Bakar ini orang yang rindu nak berjumpa dengan Allah. Rindu sangat nak berjumpa dengan Allah. Jadi kalau banyak makan, banyak tu sebenarnya kita semakin jauh dengan Allah ni kalau kita banyak makan. Jadi perjalanan kita nak mencari Allah. Datang belajar ni tidak ada lain kecuali untuk mencari Allah. Kecuali untuk mencari redha Allah, mencari tauhid kepada Allah Taala. Bukan kata nak cari ilmu siap pandai, tidak, tapi nak cari redha Allah, nak cari Allah Taala kasih. Kadang-kadang Allah Taala kasih ni bukan kerana ibadat banyak. Allah Ta'ala kasih kerana hati ingat pada Allah. Hati ingat kepada Allah Ta'ala. Sebab orang yang beribadat banyak kadang-kadang hati tidak ingat kepada Allah. Jadi di antara jalan dia mesti kena banyak lapar, banyak berlapar. Ataupun dengan arti kata mungkin kita ni nak banyak berlapar, mungkin kita tidak mampu. Tapi kalau kita tidak mampu, perut kita sentiasa kenyang, pastikan jangan terlalu kenyang. Jadi bila sudah kita dah kenyang sama tiap-tiap hari, maka hendaklah kita tambah sikit dengan berpuasa. Sebab tu ibadat Allah Ta'ala letak di antara jalan puasa. Kerana jalan puasa ni jalan yang cepat sampai takwa. Sebab tu disebut la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepada Allah. Maka kita tengok di bulan Ramadan, bila kita tahan lapar, maka yang kuat iman sebenarnya. Orang yang kurang lapar ini, yang banyak lapar, iman dia kuat, dia akan jadi macam tu. Tetapi kalau iman dia, kalau dia banyak kenyang, iman dia lemah. Iman dia lemah. Maka begitulah keadaan dia. Iman kita naik turun. Kadang naik iman, kadang naik iman. Iman kita naik, nafsu kita jatuh. Kadang nafsu kita tinggi, iman pula kita lemah. Nafsu kita tinggi, Allah malahnya sembahyang, baca Quran pun dah bostuh kadang-kadang. Masa tu iman lemah. Sebab tu pendapat ahli sunnah wal jemaah mengatakan iman ini boleh naik turun. Time kita semangat, Allah belajar 1 jam 20 hari puasa. Tapi main kita tak semangat, lambat aku nak habis. Ya jadi gitu. Iman naik turun. Maka dalam keadaan macam tu, bila kita keadaan lapar, dia naik iman, nafsu jatuh. Bila nafsu jatuh, dia akan menarik kepada ibadat. Dia akan jadi gitu. Sebab itu bulan Ramadan Allah rajin baca Quran. Masing-masing rajin belaka, Quran belaka ni. Dak banyak mana, satu bulan Ramadan 3 kali je khatam. Katanya. Mana masing-masing baca Quran. Tak ada masa kosong baca Quran. Sebab apa? Sebab masa itu iman naik. Apa iman naik? Sebab kurang lapar. Kurang lapar. Sebab banyak lapar. Berlapar. Bila berlapar, nafsu jadi jatuh. Tiba-tiba bila kita makan banyak, nafsu pula naik, iman jatuh pula. Maka begitulah keadaan kita, naik turun, iman. Jadi di antaranya dengan melalui makan. Maka katanya, kerana rindu dan dengan Tuhanku, dan inilah sifat orang yang mukasyafah. Ni amalan orang-orang tasawuf ni dia panggil mukasyafah. Mukasyafah ini orang yang terbuka rahsia-rahsia ilahiyah, rahsia-rahsia hati. Ni orang yang mukasyafah. Kasyaf ini asal daripada perkataan buka. Kasyaf. Lalu Allah Ta'ala boleh buka hati-hati. Jadi kita ini sebenarnya, hati kita ini sudah mengenal Allah. Hati kita ini dah percaya kenal Allah, tapi jadi tidak kenal Allah. Jadi tidak takut kepada Allah. Jadi lemah beribadat kerana hati kita tertutup. Tertutup dengan apa? Tertutup dengan dosa. Tertutup dengan maksiat. Tertutup dengan kelalaian. Dia panggil ghaflah. Jadi maksiat,
kelalaian kita kepada Allah menyebabkan hati kita tertutup, maka hati kita jadi gelap. Bila gelap, dia jadi macam ni. Dia jadi ibadat jadi tambuh. Ibadat jadi tidak mau, ilmu-ilmu agama jadi tidak mau sebab hati sudah gelap. Apabila hati dibersihkan, bersih, hati jadi bersih. Bila hati jadi bersih, akhir sekali nampak pancaran ilahi. Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dikatakan hati ini ibarat cermin. Kalau cermin dibiarkan lama-lama, akhir kali apa berlaku pada cermin tadi? Jadi kelabu. Memulai kelabu, lepas tu jadi kotor, akhir kali tak nampak benda. Kita berdiri depan cermin, kita tak nampak pun kita duduk dalam cermin. Nampak kotoran saja. Lalu cermin tadi naklah dibasuh, dilap, kita pun kilap basuh, kilap. Akhir kali hilang kotoran. Bila hilang kotoran, kita ada dalam cermin. Maknanya kita ada dalam cermin, ibaratnya begitu. Maka sekarang ini kita tidak nampak Allah. Hati kita gelap, kita makan lupa Allah, kita dapat rezeki kita lupa Allah Ta'ala, sebab hati itu sudah gelap. Maka dalam hati ada apa? Dia ada akwan, dia panggil. Akwan ni ada gambaran dunia. Dalam hati kita itulah ada. Maka bila ada hati kita akan takbir pun Allahu Akbar, pun dunia lah kita melayang macam-macam pergi. Maknanya masa kita akan takbir, kerana di dalam hati kita ada dunia. Maka dalam keadaan macam tu kita pun bersihkan hati kita. Bersih hati kita ni banyak jalan bersih. Jalan bersihnya zikir di antaranya. Saya banyak tekankan kepada jemaah yang ikut saya lebih pada jalan zikir. Sebenarnya jalan lapar ni bukan jarang orang boleh pergi. Kalau boleh jalan lapar ni alhamdulillah, tapi kita kata je jalan lapar, mari ikan 3 rasa habis lalu makan. Masa saya duduk di pondok gitu time makanan kenyang, makanan tak sedap kan, awal kau singgah kau gitu aja, makan sikit berapa? Jawab sedap sama. Jawab kita makan ini berhenti sebelum kenyang. Atau apa? Kena 2-3 hari kena makanan sedap makan pula. Kenapa makan banyak? Makan kena banyak, sebab makanan ada berkat. Makanan berkat, makan banyak-banyak. Jadi ini bukan jalan yang mudah ni, mujahadah ni jarang orang boleh buat. Sebab tu setengah-setengah guru tasawuf dia nak mendidik hati ni. Sekarang ni kita nak hati kita terdidik, betul tak? Kita mari belajar biar hati kita terdidik, biar kita belajar sebenarnya. Bila kesan daripada kita belajar mesti kena ada di antara kesannya rasa nak buat ibadat kepada Allah. Biar daripada kesan tu kita rasa Allah, aku ini banyak lalai sungguh pada Allah. Selama ni aku belajar tak ingat seru kepada Allah Ta'ala, dan tak tahu lagi jalan macam mana nak berjalan pada Allah Ta'ala. Jadi hari ini, pagi ini Maghazali kata dengan jalan lapar. Tapi jalan lapar rasa-rasanya bukan semua orang boleh tahan jalan lapar, sebab kita dah biasa dengan jalan kenyang, jalan makan maknanya. Jadi dalam keadaan macam tu, orang yang kurang makan ni dia akan dibersihkan hatinya. Jadi hati ni sudah kotor, dah gelap, maka kita kena bersihkan cermin hati tadi. Bersihkan dengan berzikir. Sambil berzikir kurang lapar. Sebab tu kadang orang tak berzikir pun dia banyak lapar, kadang terbuka hati dia. Jadi akhir sekali bila terbuka, hati dia jadi bersih. Kita ni tak nampak ni. Kalau kita nampak hati kita, wah gelap ngak. Kalau nampak, maknanya. Sebab itu saya ada satu cerita orang tasawuf, dia pergi dekat Qalah. Dia pergi dekat Qalah, lalu dia nak ambil air semayang, dia pun terkejut, Allah, hitamnya air kotor sangat, dia tak boleh ambil air semayang. Dia tanya pada orang tu, ada tak selain pada Qalah ni? Kata Qalah ni lah, di surah ni Qalah ni lah, Qalah ni. Kenapa? Kata orang tu, saya tidak boleh ambil air semayang. Kenapa? Kerana air itu kotor, hitam. Dia terkejut, mana hitam, tadi baru dia ambil air semayang. Mana? Dia pun pergi tengok jenis mana-mana ada. Dia pun tanya, dia kata aku melihat hitam. Rupa-rupanya kan disebut dalam hadis, orang yang mengambil air semayang, titisan air semayang itu jatuh bersamanya adalah dosa-dosa. Dosa ini kan disebut apabila seorang itu buat dosa, maka tertitik dalam hatinya satu titik hitam. Kemudian dia buat dosa lagi, lalu titik lagi, hitam tadi jadi besar, jadi gelap. Ia gelap, tidak kenal Allah Ta'ala.
batu disebut bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ketahuilah, orang yang suka melakukan kejahatan sehinggalah kehidupannya dilingkungi dengan kejahatan, maka dia adalah penduduk ahli neraka. Sebab apa? Sebab gelap hati dia. Jadi perlu dibersihkan hati. Bila hati kita sudah bersih, terbuka cahaya Allah. Yang selama ni tak nampak, muka kita duduk depan cermin tak nampak. Bila kita kilat-kilatkan, baru nampak. Oh, gini muka kita, ingat comel. Maknanya, jadi nak beritahu depan cermin baru nampak. Jadi bila baru nampak, apa sebab cahaya tu sudah dibersihkan. Sekarang ini kita tak nampak Allah. Kadang-kadang Allah lalai kita pada Allah. Semayang sudah tidak nampak Allah, dapat nikmat tidak nampak Allah. Tetapi bila hati sudah terbuka, akan nampak Allah. Nampak Allah, ingat Allah. Ini nampak rahsia-rahsia Allah. Ini dipanggil mukasyafah. Mukasyafah ataupun dipanggil dengan ilmu kasyaf. Ni perbahasan yang tinggilah mengenai ilmu kasyaf ni. Maknanya batu guru ni dia boleh buka anak murid dia. Sehingga kan anak muridnya dapat kasyaf. Boleh tahu apa yang berlaku akan datang kadang-kadang dengan izin Allah. Baik, kita tengok. Dan adalah radhiyallahu anhu siapa? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang kasyif, orang yang boleh membuka rahsia-rahsia Allah Taala. Dengan rahsia Allah Taala ini dia akan dapat apa? Dia akan dapat laduni. Laduni itu apa? Ilmu yang dia tidak belajar. Dia tidak belajar tapi dia dapat ilmu, terbuka ilmu. Dia dapat kasyaf, dapat pembukaan orang-orang wali-wali Allah ni. Dia nak pembukaan yang dia kendaki, dia dapat melihat aib diri dia. Waktu lah dia nak, supaya dia memperbaiki dia, memperbaiki dirinya. Maka itu dia panggil orang kasyif. Dan kepadanya isyarat Nabi ataupun Nabi menunjukkan, Nabi SAW dengan sabdanya menceritakan tentang Sayyidina Abu Bakar. Ma fadalakum Abu Bakrin bi fadli saumin aw salatin wa innama huwa bi syai'in aw qara. Betul? Aw qara fi sadrihi. Baik. Tiada melebih akan kamu Abu Bakar dengan kelebihan puasa ataupun sembahyang. Sayyidina Abu Bakar ni orang yang paling lebih. Kamu tidak akan dapat lawan Sayyidina Abu Bakar, walau banyak puasa, walau banyak sembahyang. Sebab tu Sayyidina Umar kata, siapa ke bila-bila pun aku tak boleh lawan dah Sayyidina Abu Bakar. Kan dia pernah berlawan dua orang kan satu ketika lepas pada sembahyang subuh, sebelum sembahyang subuh, Sayyidina Abu Bakar ini khalifah. Tiba-tiba dapat berita bahawa ada seorang orang tua yang duduk jauh terpencil seorang diri. Dia orang tua, perempuan tua seorang diri yang tidak ada orang ambil berat dia. Mana hidup dalam keadaan susah, fakir. Lalu Sayyidina Umar Abu Bakar As-Siddiq lepas sembahyang subuh, biasanya Sayyidina Abu Bakar berzikir, berwirid. Tetapi Sayyidina Abu Bakar tidak berzikir, terus bangun tinggalkan jamaah. Terkejut Sayyidina Umar, kenapa Sayyidina Abu Bakar awal-awal keluar? Kan selama ni tak keluar. Lalu bertanya kepada Huzaifah Al-Yaman. Lalu Huzaifah Al-Yaman beritahu bahawa Sayyidina Abu Bakar dapat satu berita sebelum daripada subuh. Adanya seorang wanita tua yang jauh pada orang, dia tidak ada orang ambil berat dia. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar ini khalifah. Jadi dia berasa bertanggungjawab. Lalulah lepas semayang, dia terus cepat pergi mendapatkan orang tua tadi. Lalu Sayyidina Abu Bakar pergi rumah dan diikuti oleh Sayyidina Umar daripada jauh. Daripada jauh. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun pergi tengok ada orang perempuan tua. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun pergilah uruskan mendapat ni rumah orang tua tadi. Tolong kemas, tolong apa-apa. Balik pula pikul gandum, buat jepu bawa di cana. Ibaratnya gitulah. Mana beri makanan, mana dia uruskan. Kemudian dia pun balik. Lepas pada itu dia beritahu pada orang. Beritahu pada dia khalifah. Jangan biarkan orang tua tadi. Lalu dalam keadaan macam tu, Sayyidina Umar pun tengok daripada jauh. Oh, mari sini. Rupanya beri khidmat kepada orang tua. Tapi tengok cerita, kalau tak silap, masa ketika tu orang tua tu kata, masa dia tengah kemah-kemah rumah tu, dia kata, Sayyidina Abu Bakar dia saja baik, mu jadi khalifah.
Maknanya orang ada kata-kata Sayyidina Abu Bakar, ya sungguh, ya sungguh. Orang kata ke dia tu, dia baru tahu saja. Ya sungguh dia. Maknanya. Jadi orang dia kata-kata pada Sayyidina Abu Bakar pun Sayyidina Abu Bakar baru tahu. Ya, jadi orang tua itu tidak tahu. Yang tolong dia itulah khalifah. Dia tak kata saya ini khalifah, ingat jangan lupa saya. Mari tak kata gitu. Maknanya. Jadi dia pun balik. Bila Sayyidina Abu Bakar balik, datang Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar datang rumah orang tua tadi, Sayyidina Abu Bakar tidak tahu. Lalu dalam keadaan macam tu, Sayyidina Umar pun nak tolonglah. Makcik, boleh saya tolong makcik? Kata makcik tadi, tidak payah. Tadi sudah ada orang tolong. Siapa orang tu? Orang tu tubuh besar-besar. Tubuh besar-besar, tegap. Orang tu bagus, tolong macam ni. Tak macam Sayyidina Abu Bakar. Dia kata pula pada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar pun diam kata. Jadi nak tolong, dia kata tak boleh tolong dah. Cukuplah, dah sempurna belaka dah. Sudah sempurna. Lalulah pagi besoknya semayanglah sama-sama Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar pun semayang sama-sama. Lepas daripada sembahyang subuh, Sayyidina Umar cepat-cepat keluar sebelum daripada Sayyidina Abu Bakar. Pergi rumah orang tua tadi dan Sayyidina Abu Bakar berzikir. Tak keluar-keluar, duduk atas tikar sejadah itu berzikir. Jadi Sayyidina Umar cepat-cepat pergi rumah orang tua tadi biar dia dapat khidmat pada orang tua. Biar Sayyidina Abu Bakar dan ke dia. Biar tak sempat ke dia. Lalulah dia pun pergi. Bila pergi jumpa orang tua tadi, tanya orang tua tadi nak berkhidmat. Kata orang tua tadi, tak payahlah. Sebab apa? Sebab orang berkhidmat dah tadi dah mari dah. Siapa orang kemarin? Orang kemarin. Bila dia mari? Dia mari sebelum subuh. Maknanya Sayyidina Umar kata kalau macam tu aku tidak boleh lawan dengan Sayyidina Abu Bakar selama-lamanya. Tak boleh. Begitu juga dengan infak fisabilillah. Sayyidina Umar telah mengeluarkan 1/2 harta dia. Masa Sayyidina Umar keluar 1/2 harta, datang satu lagi harta banyak lagi. Sayyidina Umar tanya, hak dia banyak hak Abu Bakar. Lalu Sayyidina Abu Bakar. Jadi nak beritahu itulah para sahabat Nabi. Lalu Nabi kata, ma fadalakum Abu Bakar bi fadli siyamin bi fadli samin aw salatin. Kamu tidak dapat melebihkan Sayyidina Abu Bakar dengan puasa. Saumin itu puasa, salatin itu sembahyang. Dengan puasa ataupun sembahyang. Dan sesungguhnya iaitu dengan sesuatu yang ditaruh di dalam dadanya, maknanya yang bukan, maksudnya begini, ma fadalakum ni Sayyidina Abu Bakar ini dia lebih pada kamu ni bukan sebab puasa dan sembahyang, tetapi dia lebih pada kamu tu sesuatu yang ditaruh au qara fi sadrihi ini sesuatu yang ditaruh di dalam dadanya. Apa yang ditaruh dalam hatinya? Apa Allah. Yang ada di dalam hatinya Allah. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni iman dia begitu tinggi, yang dia ini orang yang sangat rindu kepada Allah. Sangat rindu kepada Allah, sangat kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat perjuangan Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar masa bersama dengan Nabi dalam satu gua. Gua apa dia panggil Yang Goso kan, masa Nabi nak berhijrah dengan Sayyidina Abu Bakar. Lalu Sayyidina Abu Bakar duduk di dalam gua. Tiba-tiba rasa Rasulullah itu dalam keadaan letih. Lalu dia tidak benarkan Rasulullah tidur di atas batu. Lalu dia suruh tidur di di atas pahanya. Lalu Rasulullah tidur atas pahanya. Tiba-tiba ada satu lubang. Lubang tu kalau tak silap ular katanya. Lalulah ular tadi keluarkan kepalanya. Nak keluar daripada lubang tadi. Lalu Sayyidina Abu Bakar tekuk. Saya tak pasti tekuk dengan tangan ke tekuk dengan kaki. Tekuklah lubang tadi. Selalu mengatakan bahawa sebenar tadi ular tadi nak keluar bukan nak patuk, tapi dia telah melihat cahaya. Jadi nak melihat cahaya Nabi. Melihat cahaya Nabi ni. Sebab tu Nabi ni banyak benda-benda mukjizat yang Allah Ta'ala beri. Seperti biawak bercakap. Bila orang-orang kafir bila kata buktikan, ya Muhammad, apa bukti kamu ini Rasulullah nak tanya apa yang kamu nak bukti daripada aku. Lalulah orang kafir tengok apa ada nampak bewok. Nampak bewok seekor. Biawak
Lalu dalam keadaan biawak tadi, lalulah dia kata, aku nak biawak ini menjadi saksi bahawa mu ni Rasulullah. Lalu Nabi pun tanya kepada biawak, wahai biawak, apa pendapatmu tentang diri aku? Katanya biawak, annaka Rasulullah. Maknanya biawak pun mengatakan bahawa kamu ini adalah Rasulullah. Ada pun kita jangan kata gitulah. Maknanya tembak lagi biawak. Jadi nak beritahu Saidina Abu Bakar As-Siddiq dia tekuk ni. Saya tak pastilah dia tekuk dengan kaki ke, dia tekuk dengan tangan ke, tapi dia tekuk lah sehingga kan binatang tadi mematuk. Kalau ular itu mematuk, akhir sekali jadilah tubuh Saidina Abu Bakar ni kesakitan kena daripada bisa ular tadi. Tahan sakit, sakit. Nabi ni dia tak gelepar sebab Nabi duduk atas apa dia. Dia tahan sakit, lalu menangislah, mana keluar air mata. Kalau air mata jatuh daripada pipinya, jatuh kena atas muka Nabi. Lalu terkejut Rasulullah, tanya, apa kena padamu ya Abu Bakar? Lalulah dia tengok pada anggota, sama ada tangan ataupun kakinya ada darah kesan daripada kena patuk binatang yang berbisa. Akhirnya di situ Nabi faham Sayyidina Abu Bakar ni dia sanggup menggadaikan nyawa untuk mempertahankan Rasulullah. Dan Rasulullah pun menyapulah pada tempat luka ataupun kena patuk tadi binatang berbisa dengan tangan Nabi yang mulia itu. Akhirnya sembuhlah Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Maknanya jadi nak beritahu ini pengorbanan Saidina Abu Bakar. Kalau kita baca kisah pengorbanan Abu Bakar, amat ada yang menyayat hati pun ada. Kadang-kadang kita sendiri pun tidak sanggup baca begitu hebat pengorbanan Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Baik, kita tengok. Berkata Ad-Darani, Sulaiman Darani kata silapnya, terlebih manis barang yang ada ibadat apabila lekat perutku dengan belakangku. Perut duduk belakang. Apa maksud perut duduk belakang? Ini dipanggil kinayah. Perut duduk belakang ni dengan arti kata, aku rasa manis ibadat kalau aku ini banyak mengosongkan perut aku. Dia kata ini perut duduk belakang perutku dengan belakangku ini dengan arti kata killatul akli, kurang makan. Aku merasa manis ibadat dengan aku kurang makan. Kata Sulaiman Ad-Darani, ini di antara sebab orang soleh kurang mereka, banyak mereka ibadat kerana kurang mereka makan. Jadi sini kita dapat tahu hari ini, hari ini selama ini kurang beribadat, rupanya kurang makan. Jadi bila kuat makan, bila kita kurangkan makan, insya-Allah semakin kuat. Semakin kuat kita beribadat kepada Allah. Dan yang keenam, bahawasanya padanya kebinasaan, banyak makan ini boleh membawa binasa. Takut jatuh dalam syubhah dan juga haram. Kerana apabila kita banyak makan, salah gaya makan makanan yang syubhah dan makan makanan yang diharamkan oleh Allah. Ni wal iyazubillahi min zalik. Kalau makan perkara yang haram ini biasa akan gelap hati. Kita dah baca minggu lepas, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap makanan yang daripada makanan itu tumbuh daging, dan daging itu daripada hasil yang diharamkan oleh Allah, fannaru aula bih, maka sesungguhnya nerakalah lebih utama baginya. Sebab tu kita kena minta jauh, jangan makan makanan yang haram walaupun sedikit pun. Hari ini orang tak ambil berat dah. Bagi mereka asal boleh kenyang perut mereka, asal boleh penuhkan hawa nafsu, mereka ambil. Kadang-kadang makanan itu sudah halal. Makanan itu sudah halal, dimasak oleh isteri kita sebagai contoh. Tetapi hasil pendapatan itu tidak halal. Jadi bila hasil pendapatan itu tidak halal, maka makanan pun jadi haram. Ataupun memang makanan itu memang makanan yang diharamkan. Seperti bercampur dengan perkara yang kotor dan sebagainya. Ataupun makanan tu bukan milik dia, dirampas dan sebagainya. Semuanya ini perkara yang haram. Apabila makan makanan yang haram, itu akan memberi kesan kepada amal ibadat. Kadang-kadang kalau kita banyak berdoa kepada Allah Ta'ala pun, Allah Ta'ala tidak akan makbul orang yang di dalam perutnya ada makanan yang diharamkan oleh Allah. Lebih-lebih lagi dibimbangi makanan yang makan itu menjadi darah daging. Maka tidak ada jalan lain kecuali bertaubat kepada Allah Ta'ala agar supaya tidak makan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, dikata di sini kerana takut perkara syubhah, itu perkara haram. Ada pun perkara syubhah, wa man waqa'a fi syubhat
waqa'a fil haram. Dalam satu hadis, sesiapa yang banyak jatuh kepada perkara yang syubhat, sebenarnya dia banyak jatuh pada perkara yang haram. Kerana syubhat ini antara halal haram, tapi halal dan haram biasanya banyak jatuh kepada perkara yang diharamkan oleh Allah. Tapi bagaimana kalau orang tanya kita tanya orang ini kata boleh, kita tanya orang ini kata tidak boleh, maka Nabi kata istafti qalbaka, maka hendaklah kamu minta fatwa dengan hati kamu. Hati kamu katanya kalau ada benda tu boleh tidak boleh, dah tak tangan dekat atas dada, rasa ke mana? Rasa berdebar jantung punya, rasa berdebar saja, rasa tak sedap hati, maka pegang pada hadis da ma yaribuka illa ma la yaribuka. Tinggalkan kamu perkara yang meragukan kamu kepada perkara yang tidak meragukan kamu. Maknanya sebab tu satu-satu perkara kita boleh minta dengan hati kita. Istafti qalbaka, minta fatwa dengan hati kamu. Kadang-kadang hati tu rasa tidak tenang dah. Hati tu rasa tidak tenang, tapi nafsu tak apa. Akhir kali makan, contohnya bila makan akhir sekali baru dapat tahu perkara itu tidak boleh, baru hati jadi tenang. Hati tak tenang, susah hati. Maknanya maka jaga jangan jatuh perkara yang syubhah, jangan jatuh perkara yang haram. Kita bimbang dua perkara. Yang pertama dari segi makanan, yang kedua dari segi pekerjaan. Itu kita bimbang. Kadang-kadang Allah macam-macam orang cerita. Nak cerita kadang-kadang tidak tergamak, tapi rasa-rasa boleh cerita. Ada kadang-kadang maknanya tak ada apa-apa. Cari projek apa-apa untuk dapat PT. Dapat PT. Kadang projek tak ada pun, hari-hari PT bagi dan sebagainya. Ini sebenarnya ada orang cerita macam ni. Kadang-kadang kita pernah, masa saya bekerja dulu pun pernah. Kadang-kadang dia ini tak pergi mana-mana pun, tapi dia tulis surat, dia panggil claim. Claim, mana pergi dia. Akhir sekali dapatlah duit. Memang banyak pada orang lain. Tetapi hari ini apa yang berlaku? Harta sudah tidak berkat. Hari ini harta jadi tidak berkat. Hari ini harta banyak pun tidak berkat. Jadi akhir sekali hidup dalam keadaan tidak tenang, hidup dalam keadaan susah. Kalau hidup dalam keadaan susah, macam mana kita nak tumpuk ibadat? Kita tak boleh nak tumpuk ibadat, sebab nak berjalan kepada Allah ni mesti kena bersih. Kalau tidak susah. Kalau macam ini dalam keadaan kita makan makanan yang haram, kita bagi zikir pun tak akan jadi apa-apa. Kadang-kadang kita kata buat program qiyamul lail, sembahyang, baca Quran, kenapa tak jadi apa-apa? Itu banyak kena jaga. Di antaranya kita jaga makan. Supaya amal ibadat kita ini molek di sisi Allah Taala. Tapi kita tak tahu aku ni makan molek ke ada makan haram, ke ada syubhat, dia tak tahu. Bertaubatlah pada Allah. Minta pada Allah Taala, dan lepas pada ni minta Allah Taala beri petunjuk kepada kita agar kita ni mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok ni tak jumpa follow. Kerana jatuh di dalam syubhat dan haram. Kerana bahawasanya halal itu tiada mendatangkan akan dia. Melainkan sedikit makanan. Maknanya makan sikit-sikit. Halal ni kadang-kadang nak cari makanan yang payah. Takkan payah hari ni kan. Ya betul, kita sekarang ini kita tidak suruh disiasat mana-mana. Tidak perlulah tidak perlu siasat. Ni main pada mana ni, pergi makan nasi biryani, nak tanya sikit tu kan, nasi biryani ni berahli mana? Siapa tukang masak? Siapa tukang masak? Tukang masak mayang ke tak mayang? Habis duk tanya. Tu memang payah. Memang payah kalau kita tanya macam tu. Hanya kita tengok zahir halal, kita boleh makan. Boleh makan. Tapi dia kata di sini, dia kata melainkan sedikit makanan jua. Sesungguhnya telah riwayat daripada Nabi SAW bahawasanya halal tiada didatangkan melainkan segala makanan, dan haram mendatang akan dikau bertambunan. Maka dia kata di sini halal tiada didatangkan melainkan segala makan. Yang jadi halal-halal ni di antaranya makan. Jadi pastikan makan tadi dalam makanan yang dihalalkan oleh Allah, dan haram mendatang dikau bertambung-tambung. Jadi haram banyak. Jadi nak beritahu antara halal dan haram ini banyak benda haram. Kalau halal pun bak makan je halal. Orang lain payah nak cari je. Bak makan je kita kadang-kadang tak ragu-ragu dah mana bak makan. Itu pun kadang-kadang ragu lagi. Tapi lain daripada bak makan, banyak haram hari ni. Salah raya banyak haram. Itu kita bimbang hari ni. Boleh bersihkanlah
hasil pendapatan kita biar bersih, kemudian pekerjaan kita biar bersih, kemudian makanan kita biar bersih, kemudian jagalah apa-apa perkara yang boleh menyelamatkan kita dalam melakukan amal ibadat kepada Allah. Jadi inilah yang paling penting. Kalau kita tidak jaga hari ini susah. Ini yang jadi bila makanan kotor, maksud saya makanan kotor bukan makanan yang ada debu tu dah. Makanan kotor ni maksud saya makanan haram ataupun makanan syubhah. Jadi kalau kita makan makanan yang diharam itu, maka akan tumbuh sifat yang haram dalam hati. Dia akan tumbuh benda kotor juga. Dia akan jadi macam tu ikut acuan. Dia akan jadi macam tu. Sebab tu kita kena faham. Kalau kita belajar tok guru fiqh, anak murid akan jadi fiqh. Kalau kita belajar tok guru tasawuf, anak murid akan jadi tasawuf. Dia akan jadi gitu. Dia tak akan jadi tok guru tasawuf anak murid fiqh. Dia tak akan jadi gitu. Dia akan begitu. Jadi benda acuan. Kalau kita acuan, kita tegak bulat, kuih akan jadi bulat. Dia tak akan tegak bulat, buka bulat jadi petok dah jadi. Dia tak akan jadi. Itu acuan dia. Memang acuan dia begitu. Maka kalau kita makan daripada sesuatu yang halal, sesuatu yang bersih, maka akan datang hati yang bersih. Tapi kalau kita makan sesuatu yang kotor, akan datang hati yang kotor. Ini jadi satu sebab yang mari dalam penyakit-penyakit hati ini. Timbul hasad, dengki contohnya, riak, takabur, ujub dan sebagainya. Hasil-hasil ini juga yang memberi kesat. Sebab tu kadang-kadang ulama-ulama tasawuf dia mensulukkan anak-anak muridnya ataupun dia mentalkinkan zikir supaya dibersihkan hati-hati manusia. Maka bila sahaja kita melalui jalan ini, mesti lepas pada ini kita mesti kena jaga mujahadah. Ataupun kata macam Abu Hasan Nabi Yahya dah apa, cakap macam Nabi Yahya, lepas pada ini aku tidak akan kenyang selama-lamanya. Dia kata Nabi Yahya. Maknanya kalau boleh, dia nak kata gitu, katalah, saya tak berani. Maknanya jadi yang paling penting dia jagalah makan agar kita selamat dalam ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Kita sambung akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rudna ilman nafi'an wa zidna fahman tayyiban. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami, dosa guru kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa adik-beradik kami, dosa jiran tenaga kami, dosa masyarakat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah hati kami dengan melakukan amal ibadat kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankanlah tubuh badan kami untuk melakukan ibadat kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendapat kebaikan di sisi-Mu. Ya Allah, peliharalah makan minum kami. Ya Allah, jangan Kau jadikan kami orang yang memakan perkara yang haram dan juga perkara yang syubhah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau jadikan kami orang yang berat melakukan amal ibadat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kebaikan kepada kami di dunia dan juga di negeri akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.